Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita sambung kembali pelajaran kita bab 1 iaitu di 1.2. Hari ini kita nak tengok muka surat 24 iaitu had deria penglihatan. Okey, tajuknya, bagaimanakah had deria, kecacatan organ deria dan proses penuaan mempengaruhi pendengaran dan penglihatan manusia. Pendengaran melibatkan organ telinga dan penglihatan melibatkan organ mata. Okey, sebelum tu kita nak tengok pendengaran dulu ya. Okey, had deria kita nak tengok penglihatan dahulu. Had deria penglihatan. Apakah maksudnya had deria penglihatan? Ia bermaksud keupayaan iaitu kebolehan mata untuk melihat objek. Sebab kita tak mampu melihat objek yang terlalu kecil dan objek yang terlalu jauh. Kecil sangat pun kita tak boleh tengok. Kalau objek tu terlalu jauh sangat pun kita tak boleh tengok. Dan kita juga tak boleh melihat situasi yang kita panggil ilusi optik dan juga titik buta. Ini tambahan ya. Tambahan ni. Yang kita nak belajar hari ini adalah had penglihatan yang dinamakan ilusi optik dan titik buta. Okay, kita tengok yang pertama. Apakah maksudnya ilusi optik? Apa dia ilusi optik? Ilusi optik bermaksud objek yang dilihat tu berbeza daripada keadaan sebenarnya. Kita nampak macam lain, tapi sebenarnya dia macam lain. Itu yang berlaku Sebab apa dia berlaku macam tu? Sebab apa kita nampak macam lain dan sebenarnya dia tu macam lain? Kerana otak tidak dapat mentafsir dengan tepat apa yang dilihat oleh mata kerana gangguan di sekitar objek tersebut. Apa contohnya? Contohnya kita tengok situasi A. Kalau kita tengok sepintas lalu, kita akan dapati garisan PQ lebih panjang daripada R dan S. Bahagian B pula, mata kita akan nampak titik X, bulatan X lebih besar daripada bulatan Y. Sebab apa? Sebab ada ilusi optik, iaitu gangguan-gangguan di sekitar dia tu. Ini gangguan dia. Tapi sebenarnya X dengan Y itu sama besar. Yang C pula, kita akan dapat lihat garisan ini melengkung ke dalam. Tak, kita nampak seolah-olah dia melengkung ke dalam. Walaupun sebenarnya semua empat garisan ni adalah lurus. Gangguan berlaku sebab ada bulatan-bulatan yang banyak dekat tepi-tepi ni. Inilah kita panggil ilusi optik. Okey? Jadi, macam biasa, awak buat nota. Had deria penglihatan ada dua jenis, iaitu ilusi optik dan bintik buta. Apa dia ilusi optik? Kat dalam ni, kat sini awak salin apa? Salin yang ni.
apabila objek yang dilihat berbeza daripada keadaan sebenar. Objek yang dilihat berbeza daripada keadaan sebenar. So, saya gariskan salinnya ini ya. Objek dilihat berbeza daripada keadaan sebenar. Sebab gangguan di sekitar objek. Gangguan di sekitar objek. Jadi mata tak dapat mentafsir dengan tepat. Okey. Bukan mata tak dapat mentafsir dengan tepat. Otak tak dapat mentafsir dengan tepat kerana ada gangguan di sekeliling objek. So, yang ni salin kat sini. Ya? Sebab ada gangguan di sekeliling objek. Jelas ilusi optik apa? Dan seterusnya kita nak tengok bintik buta ataupun titik buta. Apa dia titik buta? Okey. Salin kat situ. Salin. Imej yang jatuh pada titik buta tak dapat dilihat. Daripada sini. Imej yang jatuh pada titik buta tak dapat dilihat. Salin kat mana? Salin kat sini. Imej yang jatuh pada titik buta tak dapat dilihat. Sebab apa tak dapat dilihat? Sebab berlaku. Sebab pada titik buta tiada fotoreseptor. Jawapannya, sebab pada titik buta kat kawasan ni tiada fotoreseptor. Fotoreseptor tu adalah pengesan cahaya. Okey, sebelum ni kan awak dah lukis gambar raja, mata. Di sini adalah bintik buta. Kawasan kat sini ni kawasan bintik buta. Sekiranya imej jatuh pada kawasan bintik buta ni, kita takkan dapat lihat. Dan bintik kuning adalah bahagian pada retina yang paling peka terhadap cahaya kerana kat situ banyak fotoreseptor. Jadi, kalau imej tadi jatuh pada bintik kuning, macam ni, kita akan dapat lihat objek tadi dengan sangat jelas. Bintik kuning, bintik buta. Ya? Jelas? Jadi tahu apa benda yang nak salin? Okey, yang ni dah selesai, dah selesai, dah selesai. Had deria penglihatan dibantu oleh penggunaan beberapa alat. Okey, ada di muka surat 25. Okey ni. Ada setengah objek kita tak dapat lihat dengan menggunakan mata kita yang biasa. So, kita kena gunakan bantuan mikroskop imbasan elektron. Ini adalah mikroskop elektron. Yang dekat dalam sekolah tu mikroskop cahaya pun boleh juga. Binocular, nak lihat objek yang jauh. Yang ni nak lihat objek yang kecil. Mikroskop cahaya yang dekat sekolah kita ni untuk melihat objek yang terlalu kecil. Mesin ultra bunyi, biasanya kita nak scan anak di dalam kandungan. Okay, kita gunakan mesin ultra bunyi. Dan mesin sinar X untuk kita nak x-ray. Contohnya kalau ada patah tulang, tulang yang patah kat dalam badan kita. So, beberapa alat ni awak salinlah kat dalam tempat kosong tu. Salin kat sini. Ya, salin kat sini ya. Contoh alat.
Jadi, inilah penerangan tentang had deria penglihatan. Okey. Saya nak awak tengok muka surat 25. Okey. Ini adalah satu aktiviti untuk mengkaji bintik buta. Okay, macam mana? Ada dua gambar kat sini. Gambar kucing dengan gambar burung. Pegang buku ini dengan tangan kanan dan luruskan tangan anda. Boleh cuba buat. Tutup mata kiri dan lihat kucing dengan mata kanan. Gerakkan buku ini perlahan-lahan ke arah mata anda. Adakah burung itu hilang daripada penglihatan anda pada suatu kedudukan yang tertentu? Jawapannya, ya. Cuba buat. Kenapa? Kerana pada kedudukan ini, imej jatuh atas bintik buta. Okay, awak boleh cuba buat. Dalam satu jarak tertentu, awak dah tak nampak burung ni. Awak hanya fokus pada sini tapi awak tak nampak yang ni. Sebab pada masa itu, imej burung sudah jatuh pada titik buta. Jelas ya? Okey. Jadi, tolonglah siapkan nota ni. Ya? Dalam buku latihan. Buku nota. Seperti biasa, tulis tarikh, hari. Dan subtopik kita adalah had deria penglihatan. Jelas ya? Okey, itu dulu untuk had deria penglihatan.